قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلومنا في الدارين آمين. Sunat hai'ah. Adapun sunat hai'ahnya yang tidak dijabarkan dengan sujud sahwi amat banyak. Mana dia tidak terhad 10 ke 11 ke. Mana banyak. Di antaranya setengahnya hendaklah diangkatkan dua tangannya serta permulaan takbir taharrum. Takbir taharrum ni takbiratul ihram. Takbir taharrum, takbiratul ihram. Mula-mula kita nak mulai semaya kita dengan takbir, kita angkat tangan. Seperti yang kita hurai sebut pagi tadi. Berbetulan tapak tangannya dengan bahu. Itu kaifiat cara takbir. Tapak tangan berbetulan dengan bahu. Dan hujung jari dan hujung anak jarinya dengan cuping telinganya yang di atas. Dan dua ibu tangannya dengan cuping telinga. Dia panggil cuping ini hujung. Ini cuping telinga yang kat bawah. Cuping telinga hak atas, hujung hak atas. Kemudian diturunkan keduanya, ditaruh di bawah dada. Bukan di atas dada, di bawah dada. Antara pusat dengan dada. Seperti kita sebut tadi cara takbir, tapak tangan membetuli bahu. Yang ni membetuli ni, tu cara dia. Jadi takbir permulaan solat dan takbir yang lain lagi semacam itulah, sama. Selepas kita takbir, dibawa turun tangan kita di bawah dada. Allahu Akbar. Tak dilepas terus tangan pun tak apa. Kita nak cekak gini pun tak apa. Tapi yang jadi pelik sikit pada orang, bila kita ni memang masalah. Boleh tak ada masalah. Jadi kita kena mudah kita kena ni siapa. Ya lain, kita tengok cara semaya kadang-kadang dia letak tangan kat sini, lepas tu dia bukakan kaki luas sikit. Tak. Lepas tu bila dia turun rokok tu, dia tekan begitu. Semua tu tak ada masalah dalam bab salat, cuma tak dapat kelebihan fadilah sunat hai'ah. Itu ya. Kita sab gaduh lah. Kalau orang semaya di tepi kita, kalau tak tangan di sini, biar dia semaya. Kalau orang tak tangan di bawah pusat dekat dengan tundung pun biar tak situ. Kita tetap bergaduh. Ya, kita bergaduhnya, kalau kita dengar bacaan surah, bacaan Fatihah tak betul, boleh kita tegah. Bacaan Fatihah bila dia imam kita kan, bila tak betul bacaan Fatihah, wajib kita kena mufarakah daripada solat ganti imam, dan selepas solat kita tunjuk dia. Ajar di sini baca lagu ni, di sini baca. Kalau betul-betul dia ningkari, mesti dia tak baca semacam itu. Itu jadi buana di mana ni? Dan digenggamkan tangan kanan pada pergelangan kiri. Pergelangan ni dia panggil pergelangan, pada Arab ni ku'ain. Mana kita bukan kat sini. Tu cara pegang. Tapi kebanyakan kita tak pegang kat sini. Sini. Tak betul lagi dengan cara yang nak dalam hukum fiqh. Boleh tu boleh, tapi tak betul. Hantar kesudahan hantarnya dengan kesudahan takbir. Mulai kita takbir Allah, bila sudah akbar, tangan kita bermulai kat sini. Jadi kalau kita buat semacam ni pun tak boleh.
Allahu Akbar. Tak nak banget. Jadi tangan pergi dulu, mulut turut belakang. Segi sah badak, tapi tak dapat kelebihan sunat hai'ah. Itu kesudahan takdirnya bersama-sama atas yang dimaktamak pada syarah Muhazzab, kitab karangan bagi Imam Nawawi namanya Majmu', dan syarah Wasit. Wasit itu karangan bagi Imam Al-Ghazali. Syarah Wasit ni saya tak pastikan Ibnu Hajar ke siapa, wallahu a'lam. Kita pastikan ini. Jadi tangan tu letak di bawah. Semua dalil dari bawah. Dalil ada di bawah. Di antara dalilnya kita baca satu hadis. Ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'ul yumna 'ala al-yusra 'ala sadrih. Saya melihat Rasulullah menghantarkan tangannya yang kanan di atas yang kiri, di atas dada. Di atas dada murad, bukan dengan atas kiri. Ulama tafsir atas dada, atas situ. Ni dada, dia ala dengan fauqa, dia ada perbezaan. Nabi tidak ibarat kata fauqal yusra, apa ni? Fauqa sadrih. Nabi kata ala. Maka ala tu ulama tafsir letak di antara pusat dan dada. Bukan ala dengan makna gini, kalau fauqa dengan makna gini. Atau pada hadis. Salah satunya dalil. Dalil yang kedua, sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu al-yumna 'ala yadihi al-yusra 'ala sadrih. Maksud sama dengan hal tadi. Saya bersolat serta Rasulullah, beliau menghantarkan tangannya yang kanan atas tangan yang kiri di atas dada, yakni akhir dada. Maka tangannya itu di bawah dada. Hujung dada, mana tangan kita di bawah pada dada. Celah betul hati. Ni dada. Lepas tu ulama kata hukum antara pusat dan dada. Antara. Dan setengahnya membaca doa iftitah. Antara sunat lagi hai'ah doa iftitah. Kemudian daripada takbiratul ihram. Sekurang akmal, Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu yang panggil sekurang. Kalau kita nak yang lebih dan yang akmal, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ada setengah wa ana awwalul muslimin. Maka riwayat ana awwalul muslimin nasbah ke Rasulullah boleh. Kita nak baca wa ana awwalul muslimin tak boleh, kerana bukan kita orang pertama yang meluk Islam. Dan Rasulullah boleh dia baca wa ana awwalul muslimin. Akulah pertama orang yang beriman dengan Allah. Selepas itu sahabat-sahabat. Jadi kalau kita baca dengan kita kosak kata kita lah yang mula-mula memeluk Islam, berarti kita mentakfirkan lain daripada kita, dia sendiri jadi kufur. Dia bahaya juga tu. Dia bahaya juga. Baik kita baca wa ana, aku ni setengah daripada orang muslimin. Tak apa. Kemudian dalil di bawah tu kita agak baca tengok sendiri dalil masa doa iftitah. Mengikut pendapat dalam mazhab Maliki, doa iftitah hukumnya makruh. Doa iftitah dalam pendapat mazhab Maliki mengatakan makruh sebagai ambil tahu. Dan pendapat jumhur fuqaha mengatakan sunat kita baca yang tiga mazhab lagi. Maka dalil sebut di bawah. Tapi ingat molek doa iftitah ni. Kalau kita jadi makmum masbuk, tak dibenarkan baca doa iftitah. Teruskan bacaan Fatihah selalu dengan bismillah. Itu kalau kita masbuk.
Yang kata sunat kita baca doa iftitah kalau kita seorang makmum muwafiq. Ingat boleh situ dah. Ada juga kadang-kadang takmir dia rokok dah. Takmir tu kalau dia tak rokok lagi pun dia baca surah sikit dah nak habis. Kita mari belakang Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Imam turun rokok, maka kita tak boleh turun rokok. Kita mesti digantikan masa yang kita baca iftitah dengan Fatihah. Berapa ayat yang kita dapat baru boleh kita turun rokok. Kalau kita tak baca di awal Allahu Akbar, bila imam turun rokok, kita selalu rokok sekali dengan imam. Dan sebenarnya akhir kitab ini dia ada satu tajuk muwafiq dan masbuk. Akhir kitab ni dia ada tentang bab muwafiq masbuk, dia ditulis oleh Syekh Daud pada muka surat 487. Dia satu risalah suku pula, Bahjatul Mardiyah. Cara muwafiq masbuk macam mana? Yang tu kalau sempat baca kita baca, tak sempat lain kali. Lain kali. Kemudian maka membaca auzubillahi minasyaitonir rajim. Kita baca auzubillah sunat sebelum bacaan bismillah pada tiap-tiap rakaat. Cumanya membaca auzubillah ni disunatkan kita perlahankan, tak disuruhkan kita baca nyaring. Kalau solat yang nyaring sekalipun bacaannya, maka disunatkan kita memperlahankan bacaan auzubillahi minasyaitonir rajim. Tak usah degah. Jadi ta'imiyah sallallahu Allahu Akbar, baca iftitah sudah auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ta'imiyah jahili. Ta'imiyah tak kerti hukum fiqh. Sebab dia tutupkan kita baca dengan memperlahankan suaranya. Adapun bismillah, kita tengok solat kita nyaringkan. Kalau solat maghrib kita nyaringkan bismillah. Itu mengikut Fatihah. Pendapat dari mazhab Maliki sebagai maklumat sikit sebanyak, auzubillahi minasyaitonir rajim adalah makruh dibacakan. Makruh dibaca. Pendapat Hanafi dan Hambali mengatakan dibacakan boleh, tetapi rakaat pertama sahaja. Sebagai ambil tahu. Mazhab kita Syafi'i sunat setiap rakaat yang kita sembahyang. Tak kira berapa rakaat, semaya sunat ke, semaya fardu ke, boleh kita auzubillah walaupun kita solat jenazah. Boleh kita baca auzubillah. Dan setengahnya mengucap amin bila takmir baca Fatihah hakikat. Waladdallin. Amin sekali dengan takmir. Kita jangan dahulu pada takmir. Anin takmir tu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita belakang amin. Dulu pada takmir tak sunatlah. Sekali dengan imam selalu. Kalau kamu dia pada imam pun tak sunat dia pun. Yang dia nak tu sekali dengan imam. Kalau kita semaya sore tak ada masalah. Baca amin sudah. Yang pentingnya amin ni sunat kita baca. Amin ni dengan makna istajib doa ana. Dengan makna ya Allah terimakanlah doa kami. Itu amin. Maka mengucap amin ni mengikut pendapat sebut sebagai maklumat sikit sebanyak pendapat fuqaha Hanafi dan juga Maliki, disunatkan amin dengan perlahan. Walaupun semaya yang nyaring. Pada mazhab Syafi'i dan Hambali, kalau semayang yang jenis perlahan, salah as-sirriyah, maka sirriyah. Kalau salah yang jahriyah, maka jahriyah. Tunggu solat kita. Lepas tu di bawah tu kita ada taklid sebut tentang bak dalil amin. Tak dalil dia ada satu hadis, dua hadis yang disebut di bawah.
Kemudian daripada selesai membaca Fatihah, dinyaringkan pada sembahyang yang dinyaringkan Fatihahnya dan disirkan, yakni diperlahankan. Pada sembahyang yang disirkan. Sebab tu kita kata baca mengikut solat kita. Kalau semaya yang jenis malam, maghrib, isya dan subuh, maka dinyaringkan. Dan kalau zuhur dan asar, maka diperlahankan. Dan sunat makmum mengucap amin bacaan imamnya bersama-sama dengan ucap imamnya, sekali dengan imam. Jangan terdulu, jangan terkamani, sekali dengan imam. Iza ammanal imam fa'aminu. Bila imam sudah baca amin, kita pun amin sekali dengan imam. Amin sekali. Dan sunat berhenti saktah di antara Fatihah dan amin. Maksud berhenti saktah ni mana berhenti sekejap. Di antara Fatihah kita beradu sekejap, lepas tu amin. Jadi kalau kita sambung selalu hukum tak sunat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Tak sunat. Beradu din amin. Tu hukum dia. Semua kita dah buat betul belakang dah. Dan antara amin dan surah, bila sudah amin, surah tu kita berhenti sekejap. Maka berhenti sekejap ni, tengok dulu. Kalau kita semaya seorang diri, sekejap dia. Kalau kita jadi imam kepada makmum, berhenti lama sikit. Lama setara mana? Sekira makmum dah baca Fatihah dari awal sampai akhir, baru kita mulai dengan surah. Tu nasbah pada imam. Masalah kalau kita ada imam salat, amin, kita beradu lama. Kalau makmum bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Bila makmum sudah amin hak dia, kita baru start surah. Tu ya hukum sunat lagu tu. Hukum sunat lagu tu. Nasbah kita sebagai diri munfarid, maka berhenti sekejap dan kita teruskan membaca surah. Dan antara surah dengan rokok, di antara surah dan kita nak turun kepada rokok, disunatkan kita berhenti sekejap. Bukan selesai surah Allah Akbar. Itu ada setah dia. Dan setengah daripadanya lagi membaca surah pada imam dan munfarid pada dua rakaat yang pertama. Kalau semaya hak 4 tu 2 hak pertama, kalau sembahyang hak 3 2 hak pertama. Kalau sembahyang subuh 2 tu lah. Dipanjangkan pada sembahyang subuh surah ni. Surah subuh ni panjang sikit. Dan zuhur kurang sedikit daripada kitab tu kaki. Kitab tu kena tambah so. Kalau hak tak ada tambah. Dan zuhur kurang sedikit daripada nyo tu subuh. Kalau ngaji cara pondok tu dia tarkik cara satu-satu tu, tapi kita tak main dah tu. Dengan agama, dengan ibarat atah di mana, dengan takluk di mana, istisna di mana, pakai istinahkah dan atahkah, semua tu ibarat nahum cukup lengkap lah kita jawi. Tapi kita tak baca cara tu dah. Lepas tu kita kata kita dulu kita pernah mengaji dengan Allah Yarham 6 tahun kita mengaji kita Muliatul Musalli. Pak dia baca bukan baca semacam saya. Dan setengahnya ni dan atas di mana, nyo ni kita nak rojak di mana, membaca surah tu i'rab jadi apa. Itu pening kepala. Dah, aku setengah mari hadir darah kita. Kan mari tu hutan yang pada kita semacam pruk itu. Lagi ngaji di pondok saya nak ngaji tu kita kacau suku-suku pula aja. Dan asar dan isya pertengahan surah dan maghrib yang pendeknya. Maghrib dia ada panjang sangatlah surah-surah pendek. Dan pada subuh Jumaat alif lam sajadah dan hal atar. Baca surah tu. Semua tu dalil ada sebut di bawah. Nah tentang bab surah. Kita harap dan betul tengok di bawah. Dan sunat mengucap takbiratul intiqalat yang 5. Iaitu takbir rukuk,
Bukan sunat angkat tangan di sini, sunat takbir. Sunat angkat tangan tu suku. Mula-mula takbir sekali sunat angkat tangan. Bila kita nak turun ke rokok, sunat angkat tangan. Bila kita bangkit pada rokok, sunat angkat tangan. Daripada rakaat yang kedua kepada rakaat yang ketiga, sunat angkat tangan. 4 tempat dia sebut. Ini takbir. Lafaz Allahu Akbar. Dan takbir rokok dan dan takbir turun kepada sujud dan takbir bangkit daripada sujud. Semua takbir rakaat. Dan takbir sujud yang kedua dan takbir bangkit daripada sujud kepada qiyam dan mengangkatkan kedua tangan seperti takbiratul ihram tak kala rukuk. Satu. Tepat takbir sekali dengan angkat tangan tu satu, tak kala rukuk dan tak kala hendak bangkit daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah kepada i'tidal. Dia tepat sudah angkat tangan tadi. Permulaan angkat keduanya bersama-sama angkat kepala. Dan sebuah kita rokok, bila kita nak angkat kepala, sami Allahu liman hamidah, angkat tangan. Kalau sujud ni tak sunat angkat tangan, tapi takbir. Dan demikian lagi sunat mengangkatkan dua tangannya tak kala bangkit daripada tasyahud awal kepada qiyam. Maknanya daripada rakaat yang kedua nak berdiri kepada rakaat yang tiga, sunat kita angkat kedua tangan serta takbir Allahu Akbar. Yang itu angkat semata tangan ni. Angkat semata tak kena ni kok ada tempat dia. Dan setengahnya mengucap subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Kita dah sebutkan dulu tu wa bihamdih tu. Maka dalil dah sebut di bawah. Kita baca berapa kali ni? 3 kali dalam rakaat. Satu hadis yang kita baca di muka di sana daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi ruku'ikum falamma nazalat sabbih isma rabbikal a'la qala lana ij'aluha fi sujudikum fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a qala subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Tengok Nabi dia baca wa bihamdih, tapi hadis secara mana tu tengok riwayat Abu Daud dia tak sapa tahap sahih, tapi dia tidak mentadhihkan hadis. Wa iza sajada qala subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salasan. Tatkala turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, Rasulullah bersabda, bagi kami hendak kamu jadikannya di dalam rakaat kamu. Maka tatkala turun ayat sabbih isma rabbikal a'la, Rasulullah bersabdanya kamu jadikannya dalam sujud kamu. Maka adalah Rasulullah bila beliau rakaat, dia membaca subhanallah azim wa bihamdihi 3 kali. Dia kalau kita semaya sore 3 kali itu paling kurang. Kalau kita rajin lagi tambah sampai 7 boleh. Kalau kita sembahyang seorang diri. Kalau kita jadi imam kepada makmum, disunatkan 3 kali. Lebih daripada 3 kali, sebahagian ulama menghukumkan haram. Sebab tak dibenarkan panjang kecuali makmum sebelah belakang sudah izin kepada imam untuk membacakan panjang. Ingat masalah tu. Pendapat dari kitab Bugyatul Mustarsyidin, bila kita jadi imam baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi lebih daripada 3 kali nisbah pada imam, maka hukumnya haramun. Sekat 3 lah. Itu kalau makmum tidak redha. Kalau makmum semua di belakang kita ikutlah imam nak baca berapa kali, 100 kali ke, baca boleh? Takdir. Itu tentang bab bilangan dia. Tapi yang asal 3 cukup. Dan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Muka di sana matan.
Ni di dalam sujud 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi baca tu biarlah betul-betul sikit, jangan cepat sangat. Subhanallah, subhanal azim, subhanal azim. Tak betul tak boleh juga. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Kadang-kadang tak cukup 3, tak dapat kelebihan 3 kali. Itu dah. Dan dilebihkan daripada rokoknya, kemudian daripada tasbihnya. Di dalam rokok ni, bila kita subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali, maka sunat kita tambah lagi. Jika orang munfarid, jika orang yang sembahyang keseorangan, tu munfarid. Jika orang yang sembahyang seorang diri, tidak berkait dengan makmum, tambah apa dia? Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu fasha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa ma istaqallat bihi qadami. Ini jaga orang nak baca. Tak. Kita sendiri pun tak baca juga. Mengaku betul-betul lalu dah. 3 kali itu lah. Tokoh-tokoh sangat. Itu semua tu dah sebut dalil di bawah. Dalil hadis sahih Muslim di bawah tu. Tambah tu. Demikian lagi dilebihkan kemudian daripada. Maksud dilebih ni ditambah. Ditambah kemudian tasbih 2 sujud. Kan dalam sujud kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Maka kita tambahnya Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tambah tu bila ni. Tambah dalam sujud. Tapi ingat masalah orang yang sembahyang keseorangan, tidak makmum, ataupun tidak terimam. Makmum tu tengok, kalau dia kaca turut baca juga membawa kepada takdir dengan teimam, tak boleh baca. Ini orang sembahyang keseorangan, tidak terimam. Dan setengahnya mengucap sami Allahu liman hamidah. Waktu kita bangkit kan, daripada rakaat sami Allahu liman hamidah. Tambah lagi depan. Tengok. Serta permulaan angkat kepalanya. Maka apabila berdiri, bila sudah diri betul, waktu i'tidal dibaca Rabbana lakal hamdu. Dia boleh 2 tu. Rabbana lakal hamdu, Rabbana wa lakal hamdu. Nah, ana boleh laka. Nak bubuh waw pun tak apa. Nak hazah waw tubik pun tak ada masalah. Sebab warid dalam hadis belakang. Tapi yang kita baca setakat tu Rabbana lakal hamd. Dia dah tambah lagi. Min as-samawati wa min al-ardi wa min ama syi'ta min syai'in ba'du. Dan dilebih orang yang munfarid. Tambah lagi. Ahlas sana, tambah kata hasan ni. Ahlas sana'i wal majdi ahakku ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Tambah lagi. Dalil ada sebut di bawah. Semua dalil ada sebut. Hadis yang diriwayat oleh Sahih Muslim ada sebut di bawah. Kunut subuh dan witir. Dan setengahnya daripada sunat lagi, tapi yang sebenarnya kunut ni bukan sunat hai'ah. Jadi masa kita buat dulu pun itu dah jadi muskil juga masalah kunut ni. Boleh Syekh Daud Fatani tu dia mari sebut kunut di sini sebab setengahnya ni dia kembali masalah hak asalnya kunut sunat ab'ad, sedangkan kita duk bicara ni sunat hai'ah. Dah cuba perhati tengok kita ni.
Kita bacakan setengah daripada, tiba-tiba dan setengahnya sunat membaca kunut pada 2 rakaat yang kedua daripada subuh. Sedangkan subuh kunut subuh tu bukan sunat hai'ah. Sunat ab'ad. Wallahu a'lam. Boleh jadi dia tu dia panggil terlajak kolam dia ke, wallahu a'lam. Boleh jadi. Sebab memang kalau buka dalam kitab fiqh Syafi'i, kunut subuh adalah sunat ab'ad. Tak ada ulama yang mengatakan sunat hai'ah. Hadis ni disebut juga ni termasuk bagai sunat hai'ah. Boleh jadi terlajak kolam, sabqul qalami. Boleh jadi, ataupun kalau tidak sabqul qalami, tambahan daripada pencipta kitab, tabak kitab. Tapi bila kita tahqiq di atas kitab yang asli itu ada, kita bubuh jugalah sebagai kita beradab dengan Syekh Daud. Mungkin kita tak tahu hikmah di sebalik dia. Jadi kita beradab, kita nak hazah kata Syekh Daud tak betul, kita tak berani pasal kita tak reti. Cuma yang kita tahunya, setahu kita, kunut adalah sunat ab'ad, bukan sunat hai'ah. Kata sudah. Ya. Dan witir nisfu yang keluar daripada Ramadan. Tentang bab kunut ni, kita baca satu nota kaki keluar sikit ke bawah. Satu hadis. Kunut pada salat subuh itu tidak disunatkannya pada pendapat mazhab Hanafi dan Hambali. Jadi kalau kita kata orang yang tak baca kunut, kalau dia berpegang kepada mazhab Hanafi, tak ada masalah. Dia berpegang kepada mazhab Hambali, tak ada masalah. Tapi kalau kita tanya antara Hambali ke Syafi'i, saya Syafi'i, awak apa tak baca kunut, tak ada nas, itu tak betul lah. Sebab kita mazhab Syafi'i ini kunut disunatkan kita baca, bahkan dibilangkan termasuk sunat ab'ad. Bila kita tinggal disunatkan sujud sahwi. Tak boleh situ. Dan disunatkannya pada mazhab Maliki dan mazhab kita Syafi'i. Kita baca dalil satu Syafi'i lah. Hadis Ibnu Sirin, anna Anas bin Malik radhiyallahu anhu sunnah halqanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salati subhi faqala na'am faqila lahu qabla ar-ruku'i aw ba'da ar-ruku' qala ba'da ar-ruku'. Ditanya akan Anas bin Malik, adakah Rasulullah membaca kunut pada salat subuhnya? Ada satu sahabat yang menanya tu siapa tu, wallahu a'lam, dia tidak dijelaskan dalam hadis. Tapi sama sahabat yang tanya, Rasulullah pernah baca kunut pada salat subuh, hai Anas? Beliau berkata bahkan, ya Rasulullah baca. Lalu dikatakan baginya sebelum rakaat ataupun selepas rakaat. Rasulullah baca qablakah, sebelumkah ataupun selepas. Beliau menjawab kemudian daripada rakaat. Jadi mazhab kita berdasar kepada hadis ni, sunat kita baca kunut selepas daripada rakaat dan sebelum kita tunggu sujud pada semaya subuh dan juga semaya witir di bulan Ramadan. Nisfu yang kedua, bukan nisfu yang pertama. Itu di antara dalil. Hadis tu riwayat Sahih Bukhari. Atau ada madrasah baca kunut nama hadis mana lagi? Cuba kita tanya tengok. Ni Sahih Bukhari ni, Kitabul Witri dia sebut di bawah. Lagi pula disorehkan fi salatis subhi. Bukan nazilah. Jelas ada sahih. Tak. Mungkin dia tak sebaca kunut, dia ambil dalil dari pendapat fuqaha Hanafi dan juga fuqaha Hambali. Betul pula tengok dalil suku pula. Jadi kita sebagai Syafi'i, ni landasan kita dan sandaran kita. Duduk sini. Kunut nazilah. Lepas tu hadis ada lagi tu. Hadis di sana tu ada lagi hadis yang mazana Rasulullah yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Itu tentang sanad hadis tu ada bincang panjang lagi, tengok. Ada sebut lagi di sana. Dan pada tiap-tiap sembahyang jika kedatangan bala ataupun cubaan, kita rasa pada hari ini lah, kalau kita baca kunut nazilah setiap 5 waktu pun tak salah. Sebab kita tengok di negara-negara selain negara tempat kita sendiri pun penuh dengan macam-macam bala.
negara Timur Tengah kubat negara Islam di mana-mana macam-macam bana peperangan dan sebagainya dibuat nyanyikan oleh Israel ataupun oleh Buzal sebelah Rohingya mana. Jadi tak salah lah kalau kita letakkan kunut nazilah setiap 5 waktu, tak salah. Baca terus ni. Tak, kalau rajin bila malah terpulang. Itu kunut nazilah. Lafaz kunut ni mana kunut hak biasa ni, bukan kunut nazilah. Kunut nazilah tu ada sebut di bawah kan. Ada sebut di bawah tu muka 159 tu doa kunut nazilah. Atau baca situ lafaz kunut nazilah. Panjang juga. Kita baca dengan sekali boleh. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat. Wa'allif baina qulubihim wa aslih zata bainihim. Wansurhum ala aduwika wa aduwihim. اللهم أن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخنع ونترك من يفجرك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نسعى ونحفد نخشى عذابك الجد ونرجو رحمتك إن عذابك بالكافرين ملحق. Itu kunut nazilah. Kalau agak kata hafal payah ingat, tulis besar tepek depan kita semaya. Baca tengok situ. Dah hafal payah ingat. Lafaz kunut yakni kunut solat subuh dan witir hak atas. Matan. Yaitulah Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Itu kalau kita baca dengan wakaf. Wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Tabarakta Rabbana jatuh sadar tambah Rabbana. Bagi mereka yang ada kitab di tangan itu tambah Rabbana satu. Sila cita. Tabarakta Rabbana wa ta'alait. Walakal hamdu ala ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Setengah kitab, setengah orang dia baca nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan lafaz kunut yang kita baca ni ada waris sebut dalam hadis nota kaki akan satu di bawah. Ada mau tengok sendiri. Waris dengan hadis riwayat Imam Abu Daud dan juga Imam Tirmizi. Sebab tu fuqaha Syafi'i dia memilihkan akan kunut hak ni. Padahal kunut hak lain pun ada lagi. Dan jika imam dibacakan dengan lafaz jamak seperti dibaca Allahumma hdina daripada ni tukar jadi na. Allahumma hdina fi man hadait wa afina wa tawallana wa barik lana wa qina fa innaka taqdi apa tu. Lepas tu dinastaghfiruka wa natubu. Itu tukar. Daripada hak mufrad jadi jamak. Kalau imam tengok akhir. Doa antara dua kali sujud. Ni sunat hai'ah ni. Hatu sampai kita kata saya nak pergi seli doa kunut celah-celah ni kita tak erti juga tu. Dia bilang kata sunat abad tu, sedangkan sunat hai'ah kita bahas belum lagi selesai. Wallahu a'lam. Sebagai kita tawakuh situ yang kita tahunya tak seperti disebut oleh Sadau. Wallahu a'lam. Dan setengahnya daripada sunat hai'ah. Sunat dibaca antara dua sujud.
Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dalil di bawah tu ada sebut dalil di bawah kita halak semua tu tengok mesti sebagai ringkas sikit. Dan setengahnya sunat membaca doa kemudian daripada tasyahud dan selawat pada tasyahud akhir. Selepas pada tasyahud akhir, selepas pada selawat, tambah doa sikit lagi. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa anta Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri wa fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Baca tu. Lepas tu barulah kita wisalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semua tu dalil kita sebut di bawah 2-3 hadis. Dalil ada sebut di bawah. Dan setengahnya duduk pada tasyahud akhir tawarruk, iaitu duduk atas 2 punggung. Duduk atas 2 punggung dan keluarkan kaki kiri di bawah betis kanan. Masalah duduk tawarruk ni, kebanyakan kita tengok orang Melayu lah masih bertawarruk lagi. Kalau kita pergi tempat negara Arab ni, kita nak cari arak-arak semaya duduk tahiyat akhir semacam seperti kita duduk ni, jangan jumpa mana. Semua kita duduk perhati. Tahiyat awal, tahiyat akhir, sama dia duduk. Dia tidak duduk semacam kita, kalau betih pah ke betih kanan tu tak, kalau kaki. Jadi yang kita buat hari ni dah betul dah tu, cuma sikit lagi tempat tak betul. Bila kita duduk tawarruk tahiyat akhir ni, kaki kiri kita hala di bawah betih kanan, tetapi kaki kanan kita kena dirikan tapak kaki. Jangan kita hundur lepas itu. Tu tempat sikit lagi. Sikit kita bagi betul tak insya-Allah. Dan pada tasyahud awal dan duduk antara 2 sujud dan duduk istirahat, iftirash. Iftirah ni iaitu duduk atas tapak kaki kiri dan mendirikan kaki kanan. Iftirah pun kita buat tak betul kok kadang-kadang. Jadi kesimpulan kita duduk dalam sembahyang ni, kena kaki kita sebelah kanan tu kena berdiri semata. Kena berdiri semata. Letak kaki ke 1, muka 1 ni 3. Hadis yang kita sebut tu, fa iza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihi yusra. Pada terjemahan dia tu ada jatuh dan gugur. Perhati tengoklah terjemahan dia tu, jangan tempat kena tambah tu nanti tulis. Takut bila balik baca rumah ni, kok mana ni tak faham masalah pula. Maksudnya Rasulullah apabila duduk bagi tasyahud awal, jumpa dah tu, mata kaki pas 1, muka 163. Beliau duduk di atas kakinya yang kiri dan mendirikan kakinya yang kanan. Lepas tu beliau duduk. Di celah-celah tu ada gugur dan jatuh ibarah. Ada jatuh terjemah. Tambah gini. Dan apabila duduk tambah. Ini hak kena tambah. Jatuh nuskah. Dan apabila duduk ia pada rakaat yang akhir. Dan apabila duduk ia pada rakaat yang akhir, mendahului ia akan kakinya.
mendahului ia akan kakinya yang sebelah kirinya, yang sebelah kiri, dan mendirikan kaki kanan. Dan mendirikan kaki kanan itu hak kena tambah. Hak kena tambah. Patu yang ada dah beliau, dan beliau tu hak ada dah. Ada dah kan? Dan beliau duduk atas dua punggungnya. Setelah kita jauh lama dia panggil pungkur. Punggungan. Kita pergi ke Mekah sana. Satu nampak. Dan setengahnya sunat menggenggamkan anak jari tangan kanan, tak kala menghantarkan pada lutut kanan. Di sunnah hayah belaka ni. Dan dihantarkan jari kiri atas paha kiri, berbetulan anak jarinya pada kepala lutut, pada kedua tashuk. Bila kita duduk tashuk kan, tangan kita letak atas kepala lutut. Tapi ingat baik-baik, jari hujung kita wisama dengan lutut. Jangan kita lepas gitu. Tak tu. Masa kita letak. Jangan kita lepas daripada lutut. Jari wisama dengan lutut. Itu cara letak. Dan kafiatnya menggenggamkan tangan kanan itu 3 jari. Ni, 3 jari kita pegang gitu. Dan dilepaskan telunjuk. Lepas gitu. Dan ditaruhkan ibu tangan di sisi telunjuk. Ibu letak di bawah. Itu cara mazhab Syafi'i. Cara mazhab Syafi'i lagu tu. Genggam 3, ibu di bawah, telunjuk lepas tu gitu. Itu cara kita letak. Dalam fuqaha Maliki, Muhak Maliki dia pegang lagu ni. Dia cekak 2 je. Dia cekak 2 ni, dan tengah dengan ibu dia pegang gitu. Dia buat halaqah. Itu fuqaha Maliki. Jari betul. Jadi susah juga Maliki ni. Nampak ada. Itulah fuqaha hak Maliki. Fuqaha Maliki cara letak dia. Tapi ingat baik tu, kita huraidah masalah kita letak tangan tu, jangan depan lagi dah. Dan sunat mengangkatkan telunjuk tak kala mengata illallah pada asyhadu an la ilaha illallah. Bila kita tangan tasyuk mula-mula, at-tahiyatul mubah tu tangan duk begitu dah. Bukan kita lepas begitu dah, awal tasyuk tu. Tangan kita duk semacam tu dah, cuma kita tak angkat ni ya. Bila sampai asyhadu an la ilaha illallah, kita akak naik lagi. Akak jari ni waktu kembali dah. Tak dah. Dalam fuqaha Syafi'i mengatakan angkat terus sampai ke salam. Serta sunat mata kita memandangkan tempat sujud sebelum pada tu, dan sunat kita palingkan mata tilik ke hujung jari kita. Ada-ada setengah tu asyhadu an la ilaha illallah. Perah pasangnya pula. Baca ibarat fuqaha ujillah mulai dari kitab Syafi'i. Baca mulai. Asyhadu an la ilaha illallah. Tak ada masalah, semaya tak batal. Kafiat tak tu. Itu cara Syafi'i. Itu ya. Itu ingat. Ada juga tu, biasa tengok lagu tu. Hak jenis gerak tu banyak nah. Tak tahu duk main ke apa. Kalau kosak main, batal solat. Kalau kosak tak main, fuqaha Syafi'i menghukumkan makruh. Walaupun pendapat fuqaha yang mengatakan sunat yuharriku, ada pendapat. Tapi kita Syafi'i, kita buat amal Syafi'i. Jari. Jadi kita nak gerak jari acak tu, kita kena tengok juga. Takut ada anak-anak kucing yang nikuh-nikuh. Pernah perhati TV kita dulu. Takut kucing kata ni ekor tikuh ni. Mari tu ke jari berdarah tak pasal. Lolor sikit. Ada kita buat mazhab kita sendiri. Mazhab kita. Itulah. Ada setengah-setengah tu asyhadu an la ilaha illallah.
Pah tangan waktu orang semula. Tak ada. Mana tak kena dengan yang disebutkan oleh ulama yang ni. Maksud ni. Tengok illallah sampai kata waktu illallah bukan asyhadu akid tak. Waktu asyhadu alla tu masih duduk situ lagi. Asyhadu alla ilaha illallah. Lepas tu kita kita pergi. Yang mana kita buat hak lepas mari kita tak betul dengan hukum dari segi sunat lah. Segi sah tu sah tak masalah. Itu cara semaya Rasulullah. Sifatus salatin Nabi. Cara semaya Rasulullah. Dan makruh menggerak-gerakkan dia. Hurai dah masalah saat ni. Menggerak nak jari. Lumayan nak jari. Tapi kata makruh jikalau tidak kosak bermain-main dalam semayang. Kalau kita angkat jari duk bergerak, kita kosak bermain-main dalam sembahyang, bukan makruh, batal. Batal sembahyang. Enggak boleh. Dalil di bawah tu ada tu. Dalam mazhab kita tak sunat kita bergerak jari. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusiru bi asbu'ihi idza da'a wa la yuharrikuha. La yuharrikuha. Rasulullah mengisyaratkan dengan jari ketika berdoa, beliau tidak menggerakkannya. Maksud ketika berdoa ni maknanya ketika baca tahiyat. Waktu kita kata illallah itu ditafsirkan oleh ulama. Apa bergerak Rasulullah? La yuharrikuha. Ada doa kan ni? Riwayat Muslim. Ada sahih. Ada sahih. Abu Daud pun ada sebut. Nasa'i pun ada sebut. Dan lain-lain lagi. Lain-lain lagi. Terus kata. Dan setengahnya sunat mengekalkan tilik kepada dia ada satu tajuk lah yang dikarangkan oleh Syekh Hasan Saqqaf. Tajuk dia tu comel. Bukan kita ta'assub pada Syekh Hasan Saqqaf dah. Sebab pendapat dia yang menyalahi dengan ulama tu banyak. Kita jangan tolak terus. Pendapat Syekh Hasan Saqqaf ni setengah dia nafikan sirat, setengah masalah tu ada lagi yang dia tak sama dengan ulama-ulama lain. Tapi tentang bab gerak anak jari ni dia buat satu risalah paling comel. Rasa tak silap lebih ke 20 safhah. At-tahzirul awwal liman harraka al-asabi' fi shalah. Dengan dalil dia sebut, amulat dia sebut dalil tu. Cuba kita buka tengok lagi tak tu. Lepas tu segi lain belah ke dia lah sifat kalam Allah ma'ani bagi Allah hasirat hagapa semua tu. Itu dia kita mengikut Ahlussunnah wal Jamaah isbatkan sirat. Lepas tu kita waktu buat satu kitab risalah pak sirat tu. Kerana ada pengaruh dan setengah orang panggil di antara salah seorang atau apa adalah jadi paham yang menafikan sirat di bumi tanim. Ada setengah-setengah tu guru yang menafikan sirat. Sirat jematan yang kita akan tuju di akhirat esok tu menafikan. Kita buat keluar satu risalah tentang bab sirat. Aunut tulab fi isbatis sirat. Sekali dengan dalil dan hadis mutlak. Ning dalil mengatakan isbat sirat. Sebab salah satunya bila kita baca karangan bagi Syekh Saqqaf, akidah tahawiyah dan juga yang lain lagi. Jadi nampak si nak menafikan sirat. Atau hadiah dia itihad. Wallahu a'lam. Satu tajuk lain. Dan setengahnya sunat mengekalkan tilikan kepada tempat sujud dalam semaya ni tengok lain. Betul-betul tengok tempat sujud dan mengekalkan khusyuk, iaitu menghadirkan hatinya dan tetap segala anggota dan tadabbur, yakni mengirakan qiraahnya dan zikir. Bacaan kita pun kita kena perhati, zikir yang kita baca kita kena perhati. Itu yang panggil tilik tempat sujud ni sampai ke risalah. Apa ni? Sampai ke kita nak angkat tangan. Bila illallah tak payah lagi tilikkan tempat sujud, kita pindah mata kita kepada hujung jari pula.
Pindah di hujung jari sampai ke assalamualaikum sudah. Itu dah. Dan setengahnya masuk kepada sembahyang dengan rajin dan selesai hati daripada membimbangkan pekerjaan. Di antara sunah lagi bila kita nak sembahyang ni, mari perasaan rajin dalam jiwa kita, rasa semangat untuk nak sembahyang. Sunat. Bila masuk waktu kita sila ke masjid, selalu ke surau dan selesaikan hati daripada membimbangkan pekerjaan dunia ataupun sama ada dunia ataupun akhirat. Kerana semaya ni kita biar ada belakang untuk kita kosong dengan Allah. Tak boleh juga kalau kita fikir akhirat. Kalau semaya kita nampak fikiran neraka, apa, dia tak suruh. Dia tak suruh sebab kita berbimbang dengan akhirat. Ataupun dalam sembahyang kita ada berbimbang dengan masalah yang kita baca dalam buku dan kitab. Untuk muka surat tu juzuk tu sekian, dia tak suruh juga, padahal itu benda yang bergantung dengan akhirat. Dia tak suruh. Kosong kita dengan Allah Ta'ala. Demikian lagi hendak memperhatikan hatinya kebesaran Allah Ta'ala, Tuhan yang ia sembah, dan nyatakan khusyuk dan tawaduk bagi Allah Ta'ala tatkala rakaat dan sujud, dan memenuhkan hati baginya dengan ta'zim bagi Allah, dan menyucikan Allah tatkala takbir dan tasbih, dan menjauhkan berfikir kaya lain daripada yang ada ia padanya, daripada memikir dunia. Semua itu menjauh belakang jangan ada waktu kita semaya sunat, dan akan keinginan hawa nafsu jangan ada, dan berkhabah-khabah hati. Berkhabah hati apa panggil apa? Terkhoya dan terpansang dalam hati, terlintas dalam hati yang ada belakang. Kita buat lebih, tetapi adalah ceritanya itu dalam semaya. Disimpankan atas mendirikan haknya dan menunaikan sembahyang seperti barang yang disuruh Allah. Karena bahasa sembahyang itu serta tamatkan hatinya orang yang tidak khusyuk hatinya dan khudu' hatinya serta Allah. Ini kita bicara ni kepada masalah kita khusyuk dalam tasawuf sana. Tidak memberi manfaat dan tidak faedah, tetapi mudaratnya dan sesa lebih hampir pada orang. Kata Hasan Basri, tiap-tiap sembahyang yang tidak hati-hati padanya, maka iaitu kepada seksa lebih hampir. Bila kita sembahyang dan hati kita tak hadir kepada Allah Ta'ala, maka lebih hampirlah kepada seksa kita ada. Ini perkataan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya ilal uqubati asra'u. Di bawah ya. Dan lagi disebutkan pada hadis, tidak bagi hamba daripada sembahyangnya dan sebab pahala dan juga kelebihan fadilah melainkan barang yang dikirakan, yakni barang yang dihati-hati serta Tuhan dan sembahyangnya. Maknanya sembahyang kita hari-hari ini, kalau tidak ada khusyuk maka tak dapat pahala segitu. Ibarat yang ditulis di sini tidak. Melainkan barang yang dikira ni mana barang yang dihadir hati serta Tuhan. Serta Tuhan. Itu seperti kita kata telah lalu, semaya hak seperti sana ni tak dapat mencegah masyarakat dan mungkar tu. Dan bahwasanya orang yang sembahyang ia, maka tidak disurat baginya daripada sembahyangnya suduh daripada pahala. Dan tiada usur 1/10. Suduh ni 1/6. 1/6 pun tak ada, 1/10 pun tak ada. Yakni bahwasa yang disurat baginya daripada sembahyang qada yang ada padanya hadir hati serta Allah. Kalau kita ingat pada awal sampai akhir, semua dicatatkan termaktub Allah Ta'ala. Dan qada khusyuknya bagi Allah pada sembahyangnya. Dan yang demikian itu terkadang sedikit hadirnya dan terkadang banyak dengan qada lalaian dan jagonya. Mana kita lalai dengan Allah dan waktu kita sedar. Bagi orang yang hadir lagi khusyuk pada sembahyang.
Disurahkan baginya sekian pahalanya. Itu untuk mereka yang hadir pada semua daripada awal semaya sampai ke akhir, maka disurahkan baginya semua pahala. Maknanya kita nak pahala semaya ni terhenti di atas khusyuk. Hari ni nampak nak letih juga kita tak. Kerana khusyuk tak ada. Semaya kita pahala jadi kurang. Tak. InsyaAllah lah. Allahumma ja'alna minal khashi'ina fi salatina. Semoga termasuk golongan khashi'in pada semaya ibadat kita dengan Allah. Dan hendaklah tadabbur lakah dan hati-hati dan ikhlas. Maka ijtihad olehmu hai orang yang berkandakkan lazat munajatkan Tuhannya. Mudah-mudahan dikasihi Allah kan kamu. Maka hendaklah kita ijtihad sebolehnya pada khusyuk dan hati-hati. Bersungguh-sungguh ijtihad. Kalau kita kata sungguh dan ikhlaskan dia bagi Allah. Dan hendak tadabbur. Tadabbur mana memperhatikan. Tadabbur. Kita perhati akan barang yang kita baca daripada kalam Tuhan kita dalam sembahyang. Masalah kalau kita baca Fatihah, kita perhati apa yang kita baca. Maknanya berhajat kepada kita kena retikan makna-makna dan maksud. Dan jangan bersegera apabila membaca segala bacaan. Jangan ditepak sangat. Dan maka bawasa tidak dapat tadabbur serta bersegera. Kalau kita baca cepat sangat tu, tak ada kita nak perhati isi kandungan ayat yang kita baca. Dan apabila rokok maka sujud. Dan apabila rokok dan sujud, maka hendaklah tetapkan serta tamakninah. Dan jangan engkau pagu seperti pagu ayam. Semaya cepat berdoa, semaya seperti ayam patuk padi. Atau tak sah terus. Kalau ada tamakninah, sah lagi. Kerana maka tidak sah sembahyang. Kerana tumakninah itu rukun sembahyang, tidak sah sembahyang sama ada fardunya atau sunatnya dengan ketiadaannya tumakninah. Bila tidak ada tumakninah maka tidak sah sembahyang. Kerana orang yang tidak sempurna rokok dan sujud dan khusyuk dalam sembahyang itu ialah dinamakan orang yang mencuri. Seperti barang disebutkan pada hadis. Curi dalam sembahyang. Hadis tersebut di bawah ada riwayat Imam Ahmad. Kelebihan orang yang memeliharakan salat. Dan datang pada hadis bahwasanya orang memeliharakan atas sembahyangnya dan menyempurnakan rukunnya, keluarlah sembahyangnya putih bercahaya-cahaya. Akhirat esok. Dan berkata ia telah memeliharakan dikau oleh Allah seperti barang yang kamu peliharakan kami. Hati nak tengok. Jalan dah. Dan orang yang tidak menyempurnakan sembahyang dengan makna tidak cukup rukun-rukun, keluarlah sembahyang itu hitam lagi kelam. Dan berkata ia telah mensia-siakan dikau oleh Allah seperti barang mensia-siakan kami. Kemudian digulungkan dia seperti menggulung seorang akan kainnya yang buruk. Gulung. Allah Ta'ala mentasbihkan rupa semaya adalah. Maka dipukulkan, ditahukkan akan muka. Dipukulkan dia dengan muka. Lipat-lipat tak muka seorang. Ambil semaya tak sempurna. Sebab semaya tidak sah. Ini kelebihan. Dan lagi disebut pada hadis sungguhnya sembahyang itu menetapkan segala anggota dan kelakuannya dan khusyuk dan mukhusyukkan dia dan mukhadakkan dia. Tatkala melihat Nabi seorang laki-laki bermain-main dengan jangguknya, dengan tu kita berwenung satu tulisan.
Tak kala melihat Rasulullah akan seorang laki-laki yang sedang bermain-main dengan janggutnya di dalam sembahyang, maka sabdanya, jikalau khusuk hati laki-laki ini, nascaya khusuk segala anggotanya. Dan tak boleh kita main janggut dengan duduk sembahyang. Biar di situ dulu. Sebab Nabi lagi. Maka menyatakan Nabi bahawasanya khusuk anggota itu daripada khusuk hati. Bila kita tetap anggota kita tak main, tak bergerak, tak berpaling, menunjuk kata hati kita khusuk dengan Allah dalam sembahyang. Dan tak sempurna sembahyang dengan ketiadaannya, ketiadaan khusuk hati. Bila tak ada khusuk dalam sembahyang, tak sempurna, tak cukup. Dan adalah salafus soleh sehingga khusuk pada sembahyangnya. Orang-orang dulu ni dia sembahyang, dia khusuk sengerti. Ada cerita dia tengok. Dan menghingga-hinggakan dia sehingga adalah setengah mereka itu pada tengah sembahyang datang burung hinggap ia di atasnya. Tengah-tengah duduk sembahyang, satu ekor burung bagi hinggap atas dia. Menyengkakan pagar sesuatu jamak. Burung tu kata ke benda kerah. Tu kata ke bukit orang. Kada senyap dia, tak ada bergerak. Kerana tetapnya dan panjang qiyamnya dan sujudnya. Dia panggil solat para awliya illah. Sembahyang para wali Allah. Khusuk mereka siapakah burung ni berani masuk. Dan adalah setengah daripada mereka itu berkata, ia bagi ahli dan anaknya. Apabila masuk aku kepada sembahyang, maka perbuat olehmu barang betapa kehendak kamu. Ini terbalik dengan kita hari ini. Kita bila kita nak sembahyang di rumah, kita suruh anak-anak kita senyap. Diam, ayah nak solat ni. Tapi para wali dahulu, bila dia nak sembahyang, nanti ayah solat dulu, lepas nak hingga bangang kan selekeh. Masya Allah dah. Jadi terbalik. Sebab hingga bangang apa saja pun, dia tak peduli lah. Dia khusuk semut. Dia tak suka kita. Yakni daripada mengakakkan suara dan hingar-bangar. Nak bising, nak apa lagi, biaya semaya dulu. Maka aku bahawasa tiada tahu aku dengan dia. Mana aku tak peduli lah. Mau nak hingga, nak buat apa, nak bising apa, aku tetap berkhusuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tingginya martabat ulama-ulama salafus salih. Dan adalah setengah daripada sahabat radhiyallahu anhum sembahyangnya dalam kebun pohon tamar baginya. Sahabat ni kena kepada Abu Talhah yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Ada taklid nota kaki akan satu di bawah. Dia sembahyang dalam kebun tamar. Maka terbang burung daripada satu pohon kayu kepada satunya. Daripada pohon ni dia hengak di pokok lain pula. Pokok tu dia hengak di pokok lain pula. Dan jadilah ia menilik kepadanya. Dia pun tengok juga dah burung tu duduk main terbang pergi mari. Maka melalaikan dia daripada sembahyangnya. Akhirnya membawa dia tu lalai dengan sembahyang. Rakaatnya ke berapa dah ni? Tu tengok burung. Sebab kita kan tak? Dua kali tengok dia melalui kereta. Pas buah-buah. Kita sembahyang tepi tembok. Maka tak kalau ketahui akan dirinya lalai. Sukarlah ia atasnya. Masa susah hati lah. Nak sembahyang. Dengan sebab kebun yang dia ada ni. Maka dijadikan kebunnya sekalian tu sabilillah. Subhanallah. Oleh sebab dia tidak khusuk. Oleh kerana dia tilik kepada seekor burung yang terbang di mari. Kebun tamat semua tu infak fi sabilillah. Subhanallah. Sebab benda tu yang memasgulkan dia. Kerana ia melalaikan daripada semayangnya. Tak ada orang seperti sahabat ni. Satu pun tak ada. Demikian lagi kelakuan salaf yang salih. Sebab mengetahui mereka itu kebesaran pada sembahyang dan amat ketinggian tempatnya pada Allah, yakni di sisi Allah dan Rasul. Allah lagi pun semacam itulah. Kata setengah ulama,
telah sampai kepada kami khabar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membagikan segala amal sembahyang atas 40 saf daripada malaikat. Amalan sembahyang Allah Taala bagi kepada para malaikat 40 saf. Pada tiap-tiap saf 70,000 Allah. Satu saf 70,000 malaikat dan 40 saf. 10 daripadanya berdiri tiada rokok. Yang berdiri terus tak ada rokok dah. Dan 10-nya rokok tiada sujud. Dan 10 sujud tiada angkat kepalanya. Dan 10 duduk tidak berdiri. Dan dihimpunkan sekalian amal mereka itu bagi hamba mukmin di dalam 2 rakaat yang disembahyangkan keduanya. Besar kelebihan dia. Tapi nak seperti tadi, sembahyang yang kosong. Allah Ta'ala utuh mereka semua 40 saf. Satu saf 70,000 malaikat. Semua ibadat kepada Allah. Semua amalan malaikat tu diberikan sama dengan hamba Allah semaya 2 rakaat. Banyak sangat. Itu banyak sangat. Dan juga perkataan disebutkan oleh Syekh Daud di atas, dikenakan daripada kitab Imam Ghazali Ihya Ulumuddin, kita kenakan di bawah. Lebih kurang maknanya. Di bawah tu. Ada tempat yang dia ambil. Maka tilik olehmu akan besar pemberian Allah dan kurniaan Allah atas segala hamba yang mukminin. Besar sangat. Dan pada riwayat Jabir, yang diriwayat daripada Sayyidina Jabir dan Mu'ad radhiyallahu anhuma, tak kala dinaikkan Rasulullah ke langit pada malam Isra' Mi'raj lah. Melihat ia pada langit dunia akan malaikat berdiri selama-lama, selamanya dijadikan Allah akan mereka itu menyebut zikir akan dia akan Allah tidak rokok. Atas langit pertama tu ada satu jemaah malaikat yang selalu berzikir tak berhati-hati. Tiada rokok. Dan pada langit yang kedua rokok selama-lama. Tiada mereka itu mengangkatkan kepalanya, ibadat malaikat. Pada langit yang ketiganya sujud akan Allah, tidak mengangkatkan kepalanya. Malaikat ketika memberi salam Rasulullah akan mereka. Bila Nabi winata langit, Assalamualaikum, barulah jenguk kepala sikit tengok Rasulullah. Itu malaikat. Maka diangkat kepalanya kerana menjawab salam Rasulullah. Kemudian maka sujud pula selama-lamanya. Lalu duk sujud lagi selama-lamanya. Sampai kiamat tu dia jenguk masa Rasulullah naik wisalah tu. Maka kerana inilah ditutup 2 kali sujud setiap rakaat. Langit yang keempat tasyahud mereka itu selama-lamanya ibadat mereka. Pada langit yang kelima mengucap tasbih dan berzikir mereka itu selama-lamanya. Langit yang keenam mengucap takbir mereka itu selama-lamanya. Langit yang ketujuh malaikat mengucap salam. Mengucap ia. Bukan mengucap salam. Ia ada satu lagi. Mana mengucap ia selama masa dijadikan Allah Ta'ala akan mereka itu. Mana mengucap 2 kalimah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus mengucap tak bantu-bantu. Maka cita hati Rasulullah dan ingin bahawa dijadikan baginya demikian segala ibadat malaikat yang di langit itu baginya dan umatnya. Kalau Allah Ta'ala jadikan kelebihan pandang malaikat kepada aku dan umat aku, suka sangatnya Nabi, maka telah mengetahui oleh Tuhan yang Khallaq Al-Alim akan cita Nabi serta sudah diketahui pada azali. Dihimpunkan segala ibadat mereka di dalam 7 petala langit, yakni 7 lapis langit dalam 2 rakaat sembahyang. Itu kelebihan dia. Himpun semua tak di sembahyang 2 rakaat. Karena memuliakan Nabi SAW dan umat. Kata Mu'ad dan Jabir, barang siapa berdiri dalam sembahyang serta membesarkan dia akan sembahyang,
dan ditunai segala rukun dan rakaat dan sujud adalah baginya pahala malaikat 7 patala, 7 lapis langit dan barang di dalam langit daripada segala kejadian Allah. Jadi ibarat yang disebutkan oleh Syekh Al-Fatani, ada hadis disebut dalam kitab Nota Kaki yang ke-1 tu, ada riwayat dari kitab Durratun Nasihin. Cuma dia tidak jelas apa kata hak sahih. Tapi ada lafaz yang sebut dalam kitab Durratun Nasihin, muka surat sekian yang kita sebut di bawah. Hikmah ditentukan solat 5 waktu. Kemudian hendaklah ketahui hikmah ditentukan pada waktu yang 5 waktu, pada bilangan-bilangannya. Kadang-kadang kita tak dapat mengetahui hikmah dia. Apakah hikmah Allah menentukan salat sehari semalam 5 waktu? Dan di sini dia ada sebut telah dikata setengah hukamat ditentukan tiap-tiap sembahyang itu menyembahyangkan sesuatu Nabi daripada anbiya Allah pada waktunya. Jadi satu waktu sembahyang Nabi itu, satu waktu lain pula sembahyang Nabi lain pula. Maka pertama-tama orang yang sembahyang subuh itu Nabi Adam alaihissalam. Tak kala keluar daripada syurga dan melihat akan zulmah. Kan dulu dalam syurga, bila dihala turun ke bumi, jatuh di Pulau Sarandip di Sri Lanka. Jatuh situ tu Adam. Di Sri Lanka, di Pulau Sarandip nama tempat dia. Kemudian bila turun tu, waktu tu mana masih tak ada siapa dia, muka dia sebagai Abul Bashar, dan takut ia akan sebagai takut yang sangat gelap gelita. Tak kala subuh dan pecah fajar, sembahyang ia 2 rakaat. Dia malam, jatuh waktu malam. Jadi dia sembahyang 2 rakaat. Yang pertamanya, rakaat pertama syukur ia bagi kelepasan daripada kelam, hingga sebab cerah. Dalam syurga dia tak ada gelap, dia cerah sama. Kita dunia yang gelap cerah. Bila jatuh waktu malam ke dunia, susah hati. Sebab orang tak ada siapa ada pun. Lalu tu dia sembahyang 2 rakaat. Satu syukur bagi kelepasan daripada kelam. Rakaat yang kedua syukur ia sebab kembali siang hari. Sebab cerah semula pula. Itu sebab dia. Dia ada khilaf ulama tentang Nabi Adam turun ke bumi ini. Muka 177 di bawah. Nabi Allah Adam turun ke bumi di suatu tempat nama Dajna, iaitulah tempat antara Mekah dan Taif. Ini pendapat Ibn Abbas. Satu pendapat. Satu riwayat Ibn Abbas juga bahawa turunnya di bumi Hindi, mana India. Iaitulah di satu pulau Sarandip di kawasan Sri Lanka. Satu gunung lah di bukit. Sebahagian ulama kata diturunkan Adam di bukit Safa dan Hawa di bukit Marwah. Macam-macam hilah lah, muka tak ada siapa dia ada lagi. Dia sore masa tu. Satu riwayat lagi berpendapat turunnya Adam ke bumi dan berkediamannya di Hindi, di Pulau Sarandip di Sri Lanka, di atas bukit namanya Buza. Sebab tu di situ tu orang Islam pun situ juga, orang Buza pun dia percaya bahawasanya tu Adam turun situ juga. Satu tempat kan. Adapun makam perkuburannya, kubur dia di mana? Para ulama telah berselisih pendapat. Sebahagian mereka berkata diperkuburkannya pada Jabal Abi Kubis. Satu pendapat yang lain pula berpendapat pada Jabal Buz di Sri Lanka tadi. Sebahagian mereka pula berpendapat Nabi Nuh alaihissalam mengembalikan perkuburannya di Baitul Maqdis. Letak situ. Ambil jenazah letak di Palestin, di Aqsa, setelah berlakunya banjir tufan.
masa berlaku baji hopsah dunia masa Nabi Nuh alaihissalam. Waktu kita tengok dalam kisah Anbiya suku. Dan pertama-tama orang yang sembahyang zuhur itu Nabi Ibrahim alaihissalam, tatkala menyuruh Allah dengan menyembelih anaknya Nabi Ismail. Kemudian disuruh pula dengan menyembelih akan penebusan, Allah Ta'ala ganti dengan kibah. Dan adalah seru itu pada ketika gelincir matahari. Maka sembahyang ia 4 rakaat. Yang pertama syukur bagi menebusnya. Yang kedua bagi membukakan duka cita anaknya. Yang ketiga bagi menuntut keredaan Allah daripadanya. Yang keempat kerana keadaannya sebab diberi penebus yang amat besar. Dua sebab dia. Seperti firman Allah Ta'ala, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Kami tebuskan dia dengan sembelih kibah yang amat besar. Iaitu kibas yang bawa turun daripada syurga, iaitu kibas Habil, anak Nabi Adam. Dan pertama orang yang sembahyang fardu asar itu Nabi Yunus alaihissalam. Di bawah tu kita ada talik bab sejarah Nabi ya, bawah ni. Nabi Ismail tu dia wafat mati di mana, Nabi Ibrahim tu di mana, dia sebut di bawah. Pertama orang yang sembahyang fardu asar itu Nabi Yunus alaihissalam, ketika dikeluarkan oleh Allah Ta'ala daripada perut ikan Nun. Dia tak mati dari perut ikan Nabi Nuh. Seperti anak burung yang tidak berbulu baginya. Oleh perut ikan ya, kelupah habis. Licin. Dan ia di dalam 4 kelam. Pertama kelam zulumah kesalahan. Kedua kelam airnya laut ikan. Dan ketiga kelam malam. Keempatnya kelam perut ikan. Atau dia syukur dengan sebab kelepasan semua 4 tu dia semuanya 4 waktu. Dan adalah keluarnya itu pada ketika waktu asar. Maka sembahyang ia 4 rakaat syukur bagi Allah daripada kelepasan 4 zulumah itu. Pertama orang yang sembahyang maghrib itu Nabi Isa alaihissalam. Tatkala dikeluarkan dia Allah di antara kaumnya sebelum diangkatkan ke langit. Dan adalah demikian itu pada ketika jatuh matahari. Maka pertamanya supaya menunaikan, supaya menafikan bagi ketuhanan yang daripada lain daripada Allah. Yang kedua bagi menafikan tuhmah dan tuduhan daripada ibunya, daripada dituduh oleh kaumnya dengan berzina. Kan dia tak ada bapa, Nabi Isa, Siti Maryam, macam-macam tuduhan terhadap ibu dia ni. Ketiganya kerana memberi bekah ketuhanan itu bagi Allah Ta'ala juga. Yang memberi bekah itu Allah juga, tidak ada yang lain. Kerana inilah 2 rakaat yang dulu itu berhubung keduanya dan yang ketiganya tinggal tunggal sendiri. Mana tunggal ni suku lah. Tunggal. Dan pertama orang yang sembahyang Isya itu Nabi Musa alaihissalam. Ketika sesak jalan waktu keluar ia daripada Madian. Madian ni satu tempat di Jordan. Pelajar duduk Jordan dia tahu lah. Dia tak tahu dengan setara Israel. Di atas bukit Madian situ ada satu makam Nabi Syuaib alaihissalam. Atas bukit tinggi ada satu masjid dan dibinakan masjid. Ada di masjid itu kubur Nabi Syuaib alaihissalam. Di kampung Madian. Tinggi sangat. Dan adalah padanya itu di dalam duka cita isterinya dan duka cita Harun, saudara. Dan duka cita seterusnya Fir'aun. Dan duka cita beberapa anaknya. Maka dilepaskan Allah daripada demikian itu sekalian dengan janjinya yang sebenar. Adalah demikian itu pada waktu Isya yang akhir. Isya yang akhir itu Isya 4 rakaat. Maka sembahyang ia 4 rakaat, syukurkan Allah daripada segala duka cita yang 4 itu. Macam-macam riwayat lah. Banyak riwayat lah yang ada lagi.
Pada riwayat yang lain bahawa subuh itu bagi Nabi Adam dan zuhur itu bagi Nabi Daud dan asar itu bagi Nabi Sulaiman dan maghrib bukan da alif mim da alif nun dan maghrib bagi Nabi Yakub dan isya itu bagi Nabi Yunus. Kesimpulannya ada khilaf riwayat antara ahli meriwayatkan akan tentang sejarah ni. Dan ketahui olehmu bahawasanya apa umpama sembahyang itu diumpamakan satu raja memperbuatkan suatu balai, satu tempat lah. Balai tak sama. Mau kita tanya kalau balai itu balasah, tak tu surah lah. Dan memperbuat ia akan jamuan dan menyediakan padanya berbagai makanan. Ini diumpamakan salat. Dan bagai-bagai minuman dengan bagai warnanya, dengan bagai-bagai lazatnya. Dan pada tiap-tiap warna itu baginya manfaat. Maka iaitulah sembahyang. Itu rupa sembahyang. Ada dengan makanan, ada dengan warna. Mana ada dengan rukun, ada sunnah aba'ah, ada juga sunnah hi'ah. Cukup lekat belakang dah. Kemudian maka menyeru segala hambanya merasakan makanan itu. Raja panggil semua pakat suruh pergi makan. Demikianlah umpama sembahyang itu disuruh Allah Subhanahu wa taala mengerjakan dia supaya mengambil lazat hambanya yang kamil daripada bagai-bagai pemberian dan kurnia-Nya itu. Supaya syukurlah hamba itu akan kurnia Tuhannya. Maka af'al solah itu perbuatan solah tu. Rokok, sujud tu. Seumpama makanan. Af'alus solah. Dia banding ni. Dan zikir dan tasbih dan doa bagai-bagai warna minuman. Itu tasbih dia. Maka apa makanan dan minumannya daripada umpama ini hingga tidak sedar hambanya yang arifin akan dirinya dan sejuk mata hatinya dengan kurniaannya, kurniaan Allah yang tidak dapat diberi, tak dapat dicerita, tak dapat disifatkan bagi golongan arifin. Karena ialah yang dinamakan dengan Jannatul Ajilah. Seperti firman Allah Ta'ala, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Bagi orang yang takutkan makam Tuhannya itu dua syurga. Disegerakan dalam dunia pun dia dah dapat kelazatan nikmat Allah Ta'ala. Sejuk mata hati dah. Iaitulah syurga dunia ni. Sejuk mata hati dengan suhu akan Tuhan. Dengan muraqabah akan Tuhan. Dengan musyahadah akan Tuhan. Ini para arifin. Semaya batin mereka. Dan syurga yang kedua di akhirat sana. Itu belum lagi sampai. Dan kata setengah hukamat bahawa sembahyang itu menghimpunkan di dalamnya 12,000 perkara. Ini pendapat hukamat. Tidak disebutkan dalam hadis. Kemudian maka disimpankan akan 12,000 itu pada 12 perkara. Mana 12 perkara? Maka barang siapa berkehendak sembahyang maka tak dapat tidak daripada mengetahui dan mengerjakan 12 perkara itu. Mesti kena tahulah supaya sempurna sembahyangnya. Maka 6 perkara dahulu daripada masuk kepada sembahyang dan 6 perkara kemudian daripadanya. Pertama, hak sebelum masuk sembahyang ni ilmu. Mengetahui masuk waktu. Karena sabda Nabi SAW, amal sedikit yang di dalam pengetahuan itu terlebih baik daripada amal yang banyak di dalam jahil. Kita buat amal tak banyak, tapi ilmu kita tahu. Lebih baik daripada kita beramal banyak, cuma kita tu jahil. Tak erti hukum. Maknanya ilmu dengan amal kita kena kapus sekali. Kalau ilmu tinggal amal tak boleh. Kalau amal tinggal ilmu pun tak boleh. Cumanya walaupun kita ilmu sedikit, kita belajar
satu bab daripada ilmu lebih baik daripada amal kita dengan bilangan rakaat yang banyak lagi. Itu kelebihan dia. Ya. Yang kedua, wudu. Ini sebelum pada masuk salat. Sabda Nabi SAW tidak sembahyang itu melainkan dengan tahur. Hadis dah taqaddama pada bab wudu. Pasal arah hadis bawah ada tu. La yaqbalullahu salatan illa bituhurin. Hadis di bawah. Ketiga, pakaian. Karena firman Allah Ta'ala, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambil oleh kamu akan pakaian kamu pada tiap-tiap masjid, yakni akan pakaian kamu pada tiap-tiap sembahyang. Ini sudah sebut lepas pada bab menutup aurat. Bila kita nak sembahyang mesti menutupkan aurat. Keempat, memelihara akan waktu. Kelima, menghadapkan kiblat. Keenam, niat, kerana sabda Nabi, innamal a'malu binniyat, sesungguh segala amal itu dengan niat. Ini sudah sebut lepas pada rukun sembahyang berlaku dah. Ketujuh, takbiratul ihram, itu pun sudah sebut dah. Kerana sabda Nabi, tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Kedelapan, berdiri. Itu baqiyam dalam rukun sembahyang qiyam. Karena firman Allah Ta'ala, qumu lillahi qanitin. Sudah lalu ayat ni. Ke-9, membaca Quran. Ke-10, rokok. Baca Quran tu baca Fatihah. Pasal rukun sembahyang dia baca Fatihah. Surah tu bukan rukun. Ke-10, rokok. Ke-11, sujud 2 kali. Ke-12-nya duduk tasyuk akhir. Itu 12 rukun. 13 rukun tartib. Harus buat faham. Bahagian ilmu, ni bahagian ilmu pula, dia pecah satu persatu. Adapun ilmu itu atas 3 wajah. Pertama, bahawa diketahui fardu daripada sunat. Ni lepas dah kadah ni, hak mana dalam sembahyang kita yang fardu, yang mana yang sunat. Karena bahawa sembahyang itu tiada sah melainkan diketahuikan kafiat. Kita nak sembahyang kena tahu kafiat sembahyang. Kedua, diketahui barang yang ada pada wuduk daripada fardu dan sunat. Bila kita mengangkat wuduk, yang ni yang fardu, yang ni yang sunat, yang ni yang makruh, mesti ditahu. Lepas kaedah tu, cuma dalam babul wuduk tu dia tak sebut di sini. Kita ngaji suku dalam bab wuduk. Maka yang demikian itu syarat pula sah wuduknya. Dan ketiga, mengetahuikan tipu daya syaitan supaya dapat menjauhkan dia. Mesti kita kena tahu dalam ibadat sembahyang kita ni selalu syaitan dia selik nak tipu kita. Bila dia selik dalam tipu kita, tak dapat kita khusyuk dengan Allah. Itu kena ilmu juga tu. Kesempurnaan wuduk. Maka adapun kesempurnaan wuduk itu hendak dikerjakan 3 perkara. Nak sempurna wuduk seseorang mesti kena buat 3 perkara. Pertama-tama, engkau sucikan hati daripada khianah dan hasad. Hasad dengki. Jangan wiada. Jangan wiada. Dan bughdun. Bughdun tu mana marah. Marah ni sifat kecelaan yang sangat banyak kebinasaan. Bila marah ni dia habis. Dah. Membawa kepada kita nak pukul orang, memakikan orang, membunuhkan orang. Dan keduanya, engkau sucikan badan dari engkau daripada dosa. Itu antara kesempurnaan wuduk. Dan ketiga, sempurnakan basuh pada anggota wuduk dengan sempurna. Ini hak zahir. Hak suci badan pada dosa, hak batin. Kesempurnaan dia. Bukan syarat nak sah wuduk dah. Bukan nak sempurna. Dengan tiada berlebih-lebihan. Kalau kita guna air berlebihan daripada hak yang disyarak, yang disuruh disyarak, maka hukumnya makruh. Kita buat air wuduk ni syarak suruhnya 1 cupok sahaja. Ingat baik-baik. Kita mengangkat wuduk ni air 1 cupok sahaja. Kita mandi wajib air
Satu gantang bahkan sampai 5 cupok. Kan dia satu gantang ni yang 4 cupok. Tambah lagi secupok sampai 5. Kita satu gantang baru beruh gigi. Secupok tu bawa komo. Maknanya kita hari ni di segi bab guna air ni tak ada dah. Jantan tebik amali semacam Rasulullah tak ada dah. Dalam 1000 orang tu nak cari 3 orang tak payah boleh. Pasal kita ambil air semaya ni kalau secupok ni tak sampai secupok lagi. Botol besar sikit. Cukup untuk ambil wuduk. Habis kita tak cukup. Lebih lagi orang yang ada sifat was-was. Basuh muka saja tu 30 di. 30 di basuh muka saja. Tangan tak lagi. Ruh. Itu saya bagi melampaui dia panggil Kesempurnaan pakaian. Adapun pakaian itu maka sempurnanya itu dengan 3 perkara. Pakaian dalam ibadat semayang. Pertama bahawa ada ia halal. Kalau kita curi kain orang pakai untuk buat solat, sah tak solat? Sah, tetapi hukumnya haram. Tak sempurna. Keduanya suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Kita tu tambah fa satu. Bukan dimaafkan, dimaafkan. Tambah huruf fa. Ini syarat. Kalau tak dimaafkan, mana kalau dimaafkan boleh, kalau tak maaf tak boleh. Ketiga bahawa ada yang muafakat dengan sunnah. Pakaian sunnah Nabi waktu sembahyang ni cara mana dia pakai? Rasulullah pakai pakaian baju komis. Pakaian Rasulullah, pakaian putih yang dia suruh umatnya. Alaikum bil bayad minas siyabi falyalbasha ahya'ukum makaffinu fiha mautakum. Lazimlah kamu berpakaian putih dan pakailah oleh yang hidup daripada kamu. Dan kamu kapanlah orang yang mati pada kamu pun pakaian putih juga. Sebab pakaian putih ni Rasulullah bersabda, innaha min khairi siyabikum. Itulah pakaian kamu yang lebih. Pakaian putih. Dan jangan ada pakaian itu atas jalan takabur. Pakaian yang kita pakai buat solat jangan bertakabur dengan Allah. Kalau kita pakai bersifat dengan takabur maka hukumnya haram. Haram. Dan ujub. Ujub ni perasaan heran dalam diri kita. Kita perasa diri kita kata dia tak jauh dengan takabur tu, dekat-dekat. Berasa pasal dia ni comel dah, kadang-kadang sudah comel seorang diri akhir ibu tangi, dia dah tu. Dia panggil ujub. Dan megah, itu pun takabur juga. Kita buat diskusi dulu, insyaAllah kita sambung Malakagera insyaAllah. Paham lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahna al-arifin wa qulubana wa ja'alna amana khalisatan liwajhika. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
dan alhamdulillah kita sudah sampai tadi 41. Saya selalu pakai partner gitu ya. Jadi bisa buat waktu yang padat. Ini kata ada yang kita begitu. Jadi insyaallah juga ada sekali partner gitu ya. Dan bisa juga ada kita yang kita kan boleh kalau sebenarnya dua kita insyaallah kita makan sekalian kita gitu akan insyaallah. Jadi